Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar warga Farmasi Duyung? Buat apa petang ni? Okey, kalau free tu boleh join saya Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Hazul Jisan, ahli farmasi daripada Farmasi Duyung Sdn Bhd. Petang ni kita nak sembang-sembang sahajalah mengenai idea bisnes, iaitu tajuknya ialah 5 cara mudah untuk ubah diri ke arah lebih baik. Okey. So, saya harap siapa yang sempat melihat perkongsian saya ni, pertama sekali, sebelum saya mula, boleh ke sahabat-sahabat dekat luar sana beritahu sama ada gambar ataupun suara saya jelas ataupun tidak. Okey. Jika jelas, boleh komen dekat ruang jelas. Ruang komen jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada mana saudara dekat depan saya ni berada? Daripada KL ke Johor ataupun lebih jauh daripada tu? Okey. Boleh komen juga lah. Macam saya sekarang ni, Alhamdulillah sekarang berada di Farmasi Duyung Cawangan Serkam Melaka. Okey. Dan komitmen saya untuk membuat perkongsian sedikit ilmu pada petang ini. Okey. Dan yang ketiga, boleh like dan share. Supaya apa? Supaya tajuk yang bakal saya nak cerita ni memberi manfaat kepada mereka yang sedang tercari-cari dan juga memberi sedikit idea lah. Apa nak buat? Iaitu tajuknya ialah 5 cara mudah untuk ubah diri ke arah yang lebih baik. Okey? Okey. So, kita mulakan. Yang ini kita sembang-sembang je lah. Dia lebih kepada benda ni boleh guna sebagai ilmu hidup ataupun ilmu bisnes. So, saya memberi pendekatan sebab saya salah seorang daripada usahawan. Jadi, ini ialah kita boleh guna untuk memperbaiki diri kita sebagai seorang insan dan juga seorang usahawan. Okey? So, saya terus mulakan ke yang pertama. Apa yang kita boleh buat benda yang paling simple sekali ialah first, sebagai umat Islam kita kena solat awal waktu. Iaitu salah satu kunci yang terpenting lah. Bila dengar azan sahaja selepas ikamat, kita cuba kalau bagi orang kaum Adam boleh yang berpeluang untuk bersolat jemaah dekat masjid, silakan terus pergi sahaja. Jika kepada kaum Hawa, para ibu, boleh ajak anak-anak yang dah balik tu untuk berjemaah bersama. Terus sahaja. Tinggalkan apa-apa yang orang kata tiada keperluan tu, kita tinggalkan sekejap, kita terus solat. Sebab apa? Sebab bila solat awal waktu ni, dia punya kesan kepada kehidupan tu, satu, kita dapat disiplinkan diri kita, dapat disiplinkan keluarga kita, dan yang ketiga, insya-Allah menjadikan kehidupan lebih baik lah. Okey, itu cara yang pertama, solat awal waktu. Okey, yang kedua, yang ini jika tuan-puan adalah seorang usahawan, cuba mulakan menulis ataupun merancang sehari sebelum aktiviti itu bermula. Contoh, jika tuan-puan mula bekerja pada hari Isnin, mulalah merancang ataupun menulis to-do list ataupun to delegate list pada malam Ahad. Sebab apa? Tulis saja. Boleh buat ke, tak boleh buat ke, tulis sahaja, tu satu. Dan buatlah preparation sehari sebelum bekerja. Sebab apa? InsyaAllah kita punya perjalanan rancangan yang kita plan untuk esok tu lebih lancar. Dan jika berlaku orang kata kecederaan, contohnya terbangun lambat ke, kita tidaklah orang kata terburu-buru lah nak pergi kerja. Sebab apa? Contoh yang saya suka nak recap ialah bila kita dah plan, especially bila kita dah plan, satu, kita punya rancangan, satu lagi dari segi kita buat persiapan dari segi pakaian, dari segi apa benda kita nak sediakan untuk sarapan. InsyaAllah bila kita bangun tu, kita dalam keadaan tenang lah. Kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang tidak kelang kabut untuk memulakan hari dengan lebih baik. Okey? So, tips saya yang kedua ialah mulakan to-do list, menulis, merancang to-do list ataupun to-do delegate list pada hari sebelum kejadian. Contoh, jika tuan-puan bekerja pada hari Isnin pagi, mula menulis ataupun merancang pada hari Ahad malam. Okey, itu yang kedua. Okey. So, setakat ni dapat ke? Okey, saya harap perkongsian ini boleh diaplikasikan untuk kehidupan kita sebagai seorang yang bekerja ataupun yang salah seorang usahawan. Okey, tips yang kedua. Okey, yang tips yang ketiga. Yang ini kadang-kadang kita pun terlepas pandang, tapi benda ni macam penting tau. Yang ketiga ialah senyum depan cermin. Macam pelik je kan, tapi sebenarnya
Cuba buat dululah, cuba buat dulu dan rasa kesannya. Bila kita dah nak siap-siap tu, ataupun bila selepas kita membersihkan diri, kita kemaskan diri, kita senyumlah. Sebab apa? Kita ni senyum dekat diri kita sendiri tau. Tak ada orang tengok pun. Sebab apa? Bila kita senyum, bermaksud kita rasa bersyukur, kita rasa seronok yang kita sihat, kita dalam keadaan yang waras, kita dalam keadaan yang, orang kata insyaAllah pada permulaan pagi tu memulakan kehidupan dengan keadaan yang baik. Cubalah dulu korang senyum depan cermin. Dan berita baik juga, bila kita senyum tu secara tak langsung dia memberikan hormon gembira. InsyaAllah, contoh kalau perempuan tengah siap-siap nak pergi kerja ke, ataupun bersiap-siap selepas membersihkan diri, senyumlah depan cermin tu. Supaya apa? Supaya kita akan rasa ada aura baru, aura positif yang meresap dekat dalam badan kita. InsyaAllah benda tu akan menjadikan kita lebih baik lah. Mana lagi best? Sama ada korang masam ke korang nak senyum masa depan cermin? Mesti korang nak pilih nak senyum kan? InsyaAllah bila senyum, hormon gembira datang, kita pun makin baik. Okey, itu tips yang ketiga. Okey, so ada apa-apa nak tanya ke ataupun nak kongsi, boleh komen dekat bawah. Kalau tidak, saya teruskan. Okey, tips yang ketiga, yang keempat. Yang keempat pula ialah cuba peruntukkan untuk diri membaca ataupun mendengar secara audio perkongsian ilmu at least 15 ke 20 minit setiap hari. Siapa sini yang ada travel jauh? Yang ini jika sahabat semua tak sempat nak membaca sebab kekangan masa, apa kata semasa memandu bawa kereta tu, bukalah audio. Dah macam-macam dah dekat internet tu, dekat YouTube lah, dekat perkongsian, dekat dalam radio lah. Bukalah channel-channel yang memberikan inspirasi kepada kita dan juga memberi ilmu-ilmu baru. InsyaAllah bila kita dengar benda yang baik ni, perkongsian ilmu setiap hari ni, dia sebenarnya secara tak langsung dia menjana otot-otak kita untuk berfikir, untuk bergerak. Kalau korang nak tahu, otak kita ni pun ada otot tau. Kalau kita tak asah dia, kita tak bantu dia untuk mendengar suatu benda baru, kita tidak tajamkan dia dengan ilmu-ilmu yang baru, nanti dia akan lemah. Itu yang kalau korang perasan, ada je bila dah sudah berusia sedikit, ada mereka yang diberi kelebihan tidak lupa, maksudnya kurang nyanyuk. Ada yang pula diberi kelebihan yang sebab apa? Mungkin kita tengoklah amalan dia, apa yang dia buat. Yang ni suka saya nak share dekat komuniti kami dekat Farmasi Duyung Serkam ni, ada seorang Cikgu A tau. Okey, yang ni saya suka nak tanya amalan ni. Cikgu A, dia ni adalah salah seorang daripada pelanggan kami. Selalu datang dekat sini. Kadang-kadang dia beli surat khabar dekat sebelah, dia akan datang dekat Farmasi Serkam ni. Dia akan borak-borak sekejap. Saya tanya, Cikgu A ni dia dah berusia 72 seingat saya, tapi saya tengok dia masih sihat dan ingatan dia sangat bagus. Rupanya Cikgu A ni adalah pesara guru bahasa Inggeris. Dan amalan yang paling best yang saya boleh share dekat sini ialah Cikgu A ni walaupun dah 20 tahun bersara sebagai guru bahasa Inggeris, tetapi dia mengambil inisiatif dengan mengajar bahasa Inggeris kepada anak-anak murid dia lah, especially kepada anak-anak UPSR, SPM dan juga STPM. So sebab apa? Sebab saya fikir satu, sebab dia punya passion, dia punya minat. Dan yang kedua, dia punya niat dia ialah dia nak memandaikan anak bangsa dia, especially kepada anak-anak yang luar bandar ni, untuk mahir bahasa Inggeris. Dan Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih. Setiap kali saya jumpa Cikgu A ni, saya teringat. Sebab apa tahu? Sebab bila saya tengok Cikgu A ni, Cikgu A ni dah berumur 70-an tapi masih sihat, ingatan makin bagus. Sebab apa? Sebab dia sentiasa, orang kata, membaca. Sebab dia pun nak mengajar. Bila nak mengajar, misalnya dia membaca, tu satu. Dan juga dia punya passion. Dia punya passion mengajar tu sampai dah besar, dah 20 tahun dah. Tapi dia still juga nak memberi bakti kepada anak-anak murid dia. Itulah poin yang saya nak cerita. Maksudnya setiap hari jika boleh, kita ni sebagai orang awam, sebagai especially usahawan, cubalah jana ataupun kuatkan kita punya otak-otak kita ni dengan cara membaca ataupun mendengar audio ataupun apa sahaja setiap hari. At least, jangan tidak
15 ke 20 minit mendapat ilmu-ilmu yang baru. Dan lagi bagus, nak paksa diri ni, kalau boleh kita buat secara konsisten. Secara konsisten. Contoh, jika tak dapat buat dalam masa sejam, contohnya kita nak membaca ke tak sempat sebab kekangan masa, dalam masa 15 ke 20 minit tu kita peruntukkan untuk membaca ataupun mendengar audio, tapi konsisten. Tapi kena hati-hati dari segi tips konsisten ni pula. Kalau kita konsisten benda yang tak baik, nanti kesan dia pun tak baik. Jadi senang cerita, kita cuba cari topik-topik yang bagus yang insya-Allah meningkatkan inspirasi dan juga kesan positif kepada diri kita. Okey? Itu ialah poin yang keempat, iaitu cuba. Cara yang paling mudah ialah cabar diri. Cuba dan membaca ataupun mendengar audio perkongsian ilmu-ilmu yang bermanfaat at least 15 ke 20 minit sehari. Okey? Itu ialah tips yang keempat. Cubalah. Orang usahawan jangan malas usahawan kena sentiasa upgrade diri. Jangan rasa semua kita dah tahu. Tak boleh. Di masa waktu kita rasa kita dah tahulah, sebenarnya kat situlah kita takut yang kita tidak dapat banyak benda yang kita tak tahu yang akan membunuh kita punya career pula. Okey, itu tips yang keempat. Okey, dan yang terakhir, okey, siapa sempat melihat video saya ni boleh like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat. Saya just nak cerita hari ni iaitu 5 cara mudah untuk ubah diri dekat arah yang lebih baik. Okey, so saya dah sampai poin yang kelima dah ni. Yang poin yang kelima ialah kita setiap malam sebelum tidur, kita cuba muhasabah diri sikit. Kalau boleh nak lagi orang kata proper, tulislah apa yang kita seronok, at least 5 benda, apa yang kita tak seronok, at least 5 benda. Yang ni nampak macam skema je. Okeylah, senang cerita, at least setengah jam sebelum tidur tu, selepas korang dah prepare untuk pembersihan diri, dah siap-siap semua dalam masa setengah jam ataupun 15 minit tu, cubalah renungkan apa yang kita seronok yang berlaku seharian dalam benda kita, dalam kehidupan kita, senaraikan, dan kalau benda tu seronok atau benda tu memberikan kesan positif, kita insya-Allah kita cuba ulangi. Okey. Lepas tu senaraikan pula benda yang kita tak seronok. Contohnya hari ni kita sakit hati dengan ABC, contohlah. Kalau benda tu tidak seronok, kita cuba untuk lupakan ataupun cubalah cari masalah tu, cari penyelesaian kepada masalah itu. Itu poin yang saya nak sampaikan lah. Kita muhasabah diri bermaksud kita nak cari solution lah. Yang benda yang kita seronok, kita boleh teruskan. Contohnya hari ni kita dapat menggembirakan ibu kita, iaitu benda seronok kan. Ataupun hari ni kita dapat ucapan hari bapa daripada anak-anak kita. Sebelum tu saya lupa nak ucapkan selamat hari bapa yang berlangsung pada semalam kepada semua bapa-bapa hebat dekat luar sana. Selamat hari bapa, anda hebat di kalangan keluarga anda. Teruskan. Especially juga kepada suami saya lah. Selamat hari bapa. Okey. So itu sajalah. Saya harap perkongsian saya yang sedikit ni memberi manfaat. Ada apa-apa soalan tak ataupun ada apa-apa perkongsian ke yang nak share, boleh kemukakanlah. Jika tiada, okey, suka saya nak ingatkan, first kali sahabat semua boleh like dan share dekat wall masing-masing video ni. Okey, yang kedua, jika tuan-puan perlukan khidmat nasihat ataupun keperluan ubat-ubatan, barang rehab, boleh sahaja walk in dekat tempat kami. Kami berada dekat 3 tempat, iaitu Farmasi Duyung, Pekan Duyung, Melaka, Serkam Melaka dan juga Gemencih Negeri Sembilan untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga pembekalan ubat-ubatan. Dan yang ketiga, kami juga berada di medium online, iaitu di Shopee. Tuan-puan jika nak mudah nak dapatkan pembelian secara on talian, boleh sahaja layari e-commerce Shopee. Kami berada dekat Shopee untuk pembekalan ubat-ubatan, dan juga kami masih membuka perkhidmatan delivery service, iaitu penghantaran terus ke rumah. Sekitar Melaka, insya-Allah hubungi sahaja kami ataupun komen sahaja dekat ruang kat bawah tu. Insya-Allah tim kami akan membantu. Okey? Itu saja. Semoga perkongsian saya yang sedikit ini memberi manfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Terima kasih.